Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Selamat pagi, selamat Hari Raya. Hari ini kita dah masuk 5 Syawal. Dah 14 April kan, di hujung minggu. Mungkin ada di kalangan anda yang telah pun berpuasa sunat. Alhamdulillah, yang mungkin yang beraya hari ini, mungkin selamat lagi Hari Raya kan. Kita masih lagi kata mood raya untuk ziarah-menziarahi antara satu sama lain. InsyaAllah, Alhamdulillah, hari ini InsyaAllah kita akan bersama dengan Musalla Ar-Raudah hari ini. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz selaku pengerusi Musalla Ar-Raudah yang berada di Thailand Skype sekarang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Dewi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Masya Allah, Ustaz berada di mana ni? Saya di Kuantan, tapi oleh kerana jam teruk nampak Pantai Timur, LPT nak mengalir ke KL, tak boleh lah saya nak ke KL, nak ke studio. Jadi Skype je lah. Masya Allah, Alhamdulillah kan. Apa pun kita boleh lagi, masih lagi boleh kata berskype kan. Kita berdakwah melalui Skype juga. Alhamdulillah. Tapi hari ini Ustaz, saya bukan keseorangan dekat studio. Masya Allah. Saya ditemani oleh di sebelah saya ni, subhanallah, selebriti yang kata mewarnai masa dunia-dunia drama kita kan Ustaz kan. Masya Allah. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Anina Ahmad B. Assalamualaikum Kak Anina. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bagaimana raya? Macam mana raya Umrah kita ke sana ke sini. Ni semalam baru balik ke KL. Masya Allah. Tapi jalan semua clear? Jalan semua clear. Masih boleh bertenang. Masih boleh bertenang. Subhanallah. Itu nikmat sebenarnya Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita nak kongsikan kepada para penonton hari ini adalah Assalamualaikum Subuh. Tajuk kita adalah nikmat Syawal. Jadi kita nak merasai kenikmatan, sebab bila nikmat tu, bila cakap pasal nikmat tu sudah pasti kita ada melalui yang kata liku-liku. Kan? Liku-liku. Kata kesabaran. Jadi itulah kita dapat rasa nikmatnya itu dah. Jadi kemanisan itu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami berkaitan dengan nikmat kemuncak kejayaan kita dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Inilah yang kita dapat rasa nikmat pada bulan Syawal ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Terima kasih Dewi. Alhamdulillah. Kalau semalam Puan Anina daripada Melaka balik Kuala Lumpur, tak jam mana, walaupun tak jam mana, nikmatnya terasa bila sampai di Kuala Lumpur. Masya-Allah, seronok sangat sebab tak menempuh jam yang teruk. Begitu juga ayah dari Pantai Timur ni, teruk sangat ni Pantai Timur ni. Daripada raya kedua sampai sekarang masih lagi belum berhenti-henti jamnya. Terpaksa gayanya dia orang kena buat roti lah, sapu jam tu dekat roti juga. Jadi nikmat Hari Raya begitu juga. Selepas kita menempuhi 29 hari puasa, baru kita rasa nikmatnya, kerana kita hari ini bagaikan Hari Raya ni macam graduation day lah. Hari graduasi kita, convocation kita. Sebab apa? Beberapa ujian yang telah kita lalui selama tempoh 29 hari telah berjaya kita laluinya dengan baik. Sebagai contoh satunya, dalam ayat 185 surah Al-Baqarah Allah sebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah disempurnakan bilangannya, iaitu puasa, dan hendaklah kamu bertakbir pada Allah pada hari raya atas apa yang telah Allah beri petunjuk pada kamu pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal ni. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Sebab itulah kita banyak bertakbir pada pagi hari raya. Kenapa?
tanda kesyukuran kita kerana kita telah melintas beberapa tempoh ujian. Satunya ujian puasa itu sendiri pada bulan Ramadan. Jadi kita diberi ujian yang sangat besar. Puasa tahun ni puasa yang rasa saya paling panas, seingat saya. Paling panas. Sampai 40 degree, sampai 42 degree. Memang panas sungguh. Boleh katakan nak tunggu ke petang tu lembik badan. Tak tahulah dia sebelah. Kalau di belah Pantai Timur ni panas luar biasa. Itu satu. Yang keduanya, bulan puasa ni Allah uji kita ujian yang penuh dengan nikmat. Antaranya ialah Allah uji kita puasa. Allah uji kita dengan ibadah malamnya. Tetapi semua itu tak sia-sia. Kita diberi ganjaran berlipat kali ganda. Antaranya contoh bulan puasa ni Allah hadiahkan kepada kita Lailatul Qadar. Bila kita beribadah kena dengan malam Al-Qadar, kita dapat pahala sampai 1000 bulan yang menyamai dengan 80 tahun. Maknanya ini satu anugerah yang sangat luar biasa yang Allah beri pada kita. Dan tentu sekali bila kita melepasi ini semua, kita akan terasa nikmatnya bila masuk satu Syawal. Sebab itulah setengah orang menangis walaupun gembira nak sambut Hari Raya Aidilfitri itu, tapi sedih kenapa meninggalkan satu bulan yang sangat mulia yang Allah beri macam-macam hadiah pada kita, sehingga Nabi sebut siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu Taala, maka dia akan keluar pada bulan Ramadan itu kayaumi wulidathu ummuh, seumpama dia hari dia keluar daripada rahim ibu dia. Maknanya cuba bayangkan tanpa dosa kita hari itu. Maka sebab itulah setengah ulama mengatakan kenapa nama Aidilfitri atau Aidul Fitri atau Aidilfitri kita sebut tu, maksud dia kembali kepada fitrah, kerana pada hari raya kita kembali kepada fitrah kita yang bersih saat kita keluar daripada rahim ibu kita, memang tak ada dosa. Sebab apa? Allah dah ampunkan dosa kita selama 29 hari. Maka marilah sama-sama kita nikmati Aidilfitri ini dengan kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan lagi amal ibadah kita. Jangan lupa banyakkan bersedekah. Kalau amalan memberi duit raya itu jangan berhenti, teruskan bagi kepada anak-anak saudara kita, jiran tangga kita, budak-budak yang datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Cik, kami datang nak raya. Sebenarnya kami datang nak duit sebenarnya. Tapi kita teruskan budaya itu kerana ini budaya yang sangat baik yang diamalkan turun-temurun oleh para alim ulama sehingga para sahabat sehingga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan memberi sedekah dan juga memasukkan keseronokan di dalam hati umat Islam pada hari raya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Itu dia nikmat syukur kan. Boleh saya panggil Kak Ainina kan? Boleh. Masya-Allah. Mungkin dari Kak Ainina sendiri kan, mungkin kata ramai peminat-peminat, follower-follower di luar sana nak tahu juga sebagai anak seni, bagaimana Kak Ainina dapat rasakan kesyukuran, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Kak Ainina gambarkan perasaan syukur dan nikmat itu? Maksudnya Syawal ni kan, Syawal ni yang first kali saya pagi pergi solat Aidilfitri. Okay. Itu macam setahun dua kali kan, baru dapat pergi. Dan itu peluang untuk kita mendidik anak kita. Maknanya kita bawa dorang kan. Satu lagi biasalah jumpa saudara mara apa semua. Dan bagi saya pula, saya ni kurang bersetuju kalau Syawal kita pergi holiday. Saya lebih suka saya ada setengah orang yang macam tu kan. Tapi bagi saya suka menziarahi orang yang lebih berumur daripada kita. Jadi kemeriahan tu satu keluarga kita boleh jumpa kan. Macam kendurilah sesekali macam tu kat raya suasana dia. Masya-Allah. Jadi ibarat kita macam kata mengeratkan lagi hubungan silaturahim kan, kita berjumpa dengan saudara mara kita. Jadi kalau macam Kak Ainina sendiri, kalau bila dapat merasakan kata berkumpul beramai-ramai tu, bagaimana agaknya perasaan, apa yang digambarkan sebenarnya rasa syukur tu? Seronoklah kan, kita nak jumpa secara personal susah tau. Jadi dalam suasana hari raya macam ni, ini peluang yang tak boleh kita lepaskan. Kau jam macam mana pun kau redahlah. Baru seronok macam tu kan. Masya-Allah. Jadi kalau kita dapat lihat apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kan, kita dah kita buat amalan-amalan ibadah yang Allah kata perintahkan dan sebagainya, macam lebih berbanding dengan bulan-bulan yang lain kan. Jadi kita dapat rasa kenikmatan Syawal tersebut. Betul. Kalau macam
macam Kak Nina sendiri bagaimana agaknya rasa macam okey kita dah berpuasa, dah berterawih kan, dapat berkumpul bersama dengan keluarga. So nikmat Syawal tu bagaimana agaknya kita ni kita terjemahkan macam satu kemenangan lah untuk kita kan. Sebulan kita berpuasa ni, bangun pagi masak, lepas tu terus siapkan anak pergi sekolah, tak cukup tidur tau. Tapi kita ketepikan benda tu sebab benda ni sebulan dalam setahun kan. Jadi tak apa kita bersusah payah untuk satu bulan ni. Macam bulan Ramadan tu bulan untuk kita orang kata kumpul pahala tau. Jadi bagi saya bila dah masuk Syawal ni bukan kita je, yang anak-anak pun rasa macam wah mama dah habis puasa ke? Dah. Jadi seronoklah kan. Jadi kita didiklah diorang, okey kau dah habis puasa sebulan, jom kita enjoy macam beraya ke jalan ke sana sini. Macam tu lah. Masya-Allah. Itu orang kata nikmat kan, nikmat yang kita dapat rasa setelah kita kata bertukus lumus juga. Saya tak tahulah tapi saya sebagai seorang ibu saya cuba mendidik anak untuk merasa nikmat bulan Ramadan dan bulan Syawal. Masya-Allah. Untuk saya seorang ibu lah. Masya-Allah. Itu ibu contoh, masya-Allah kan. Alhamdulillah. Jadi kita nak sembang banyak lagi selepas ini bersama dengan Ustaz juga, tapi kita nak berehat dulu Ustaz. Kita berehat dulu, insya-Allah boleh minum. Kita kembali lagi selepas ini. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat, kan Ayah? Tahu pun. Hayya 'ala salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh. Masya Allah, itu dia kalau kita lihat visual tadi kan, kita mendidik anak kita dalam bersedekah sejak dari umur kata usia-usia kecil lagi kan, mudah-mudahan menjadi dermawan apabila dia besar nanti. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam kata topik kita nikmat Syawal bersama dengan Ustaz Azli dan juga Kak Nina kita kan. Jadi kita nak tanyalah dekat Kak Nina kita sendiri kan. Kita tahu Kak Nina banyak follower di luar sana kan, peminat-peminat di luar sana sudah pastinya ada nasihat-nasihat ataupun ada pesanan-pesanan sempena dengan kata Syawal ini, nikmat Syawal ini, apa yang mungkin nak dikatakan kepada penonton-penonton. Assalamualaikum pagi ini. Apa nak dikatakan ya? Hayatilah nikmat Syawal ni. Sebenarnya kita ni boleh meraihkan suasana Syawal ni dengan pergi mencari orang-orang yang berusia dulu. Ibu yang lebih berumur macam saya kan. Saya cakap saya pergi ke Melaka apa semua, saya rindu dengan maklum saya tau. Saya rindu, saya rasa macam dah lamanya tak jumpa maklum. Saya tak boleh, saya kena bawa anak saya pergi jumpa diorang. Pergi bila saya peluk dia, saya rasa inilah nikmat Syawal ni. Kita boleh jumpa semua, bukan jumpa dia aja tau, anak-anak dia sekali semua ada kat situ. Okay. Tapi satu perlu diingatkanlah, kalau kita beraya apa semua, kita kena jagalah adab. Jangan tanya soalan-soalan yang boleh mengguriskan hati orang-orang tertentu kan. Jadi kita kena berhati-hati dalam berbual di waktu raya-raya ni lah. Kan dah lama ke single. Elakkan soalan-soalan begitu kan. Bila nak kahwin, gemuknya badan. Tak boleh macam tu, tak boleh. Okey. Masya-Allah. Itulah kalau kita rasa kan memang hanya hari-hari raya ataupun hari-hari macam kenduri dan sebagainya, itulah masanya kita dapat
dapat bertemu dengan saudara mara kita kan. Betul. Kadang-kadang hari biasa semua sibuk dengan aktiviti masing-masing, kerja masing-masing. Jadi ambil peluang kan, ambil peluang pada kata bulan Syawal ini untuk kita menziarahi mereka. Betul. Kata bertemu dengan mereka, bertanya khabar, mungkin dah lama tak tanya khabar kan. Kita cubalah mendidik anak kita. Saya masih lagi menekankan mendidik anak. Ini adalah peluang seorang ibu kan, seorang ayah mendidik anak-anak daripada kecil. Kau kena pergi sini-sini. Dah dewasa nanti bila raya jangan asyik nak pergi holiday aja. Kena belajar, pergi jumpa orang-orang yang macam makcik-makcik dia lah, macam tu kan. Kadang-kadang ialah sebab kita risau anak-anak, mungkinlah generasi sekarang kita tak kenal pun makcik-makcik Banyak kita sekarang kan, macam tu. sepapat semua dan sebagainya. Ini waktunya ibu bapa, peranan ibu bapa lah sebenarnya kan. Lari-lari tak nak pergi beraya kat kampung. Tak nak ikut kan, ada juga kan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sebagai orang kata penutup kita berkaitan dengan tajuk kita nikmat Syawal ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz. Ya. Syawal ni memang seronok lah. Dengar sembang pada Puan Ainina tadi kan. Allahu Akbar, seronok. Antara amalan yang kita kena teruskan, ziarah menziarahi. Kemudian apa tadi saya sebut, bersedekah. Ini peluangnya sebab raya ni setahun sekali. Nak jumpa orang tua-tua pun setahun sekali. Macam saya, raya baru ni pun mak ayah dah tak ada. Tapi saya balik juga kampung mak ayah saya. Pergi ke masjid, jumpa pakcik-pakcik, kawan ayah kita, arwah ayah kita dulu. Jadi dia orang tengok kita pun seronok. Dia kata teringat ke abah awak. Dia kata macam-macam. Kita pun Allah jumpa pakcik-pakcik yang best friend kawan kita dulu, ayah kita dulu tu. Seronoknya dapat tanya khabar. Sihat ke, tengok dia orang masih boleh pergi ke masjid. Cuma jumlahnya daripada yang seramai-ramai dulu, sebab saya ni anak peneroka. Dulu ramai kat masjid, sekarang saya kira hari raya baru tak ramai mana dah tinggal. Jadi maknanya kita akan sampai satu masa di situ. Dengan ziarah ni rupanya kita dapat memberi kesedaran kepada jiwa kita bahawa satu masa kita akan jadi orang yang kalau sekarang ni kita rasa kita masih muda, kita akan jadi orang tua nanti. Dia akan jadi apa? Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Allah tukar ganti masa ni. Dulu kita kecil, kita besar, kemudian kita tua. Dia akan rotation tu akan berlaku pada kita. Jadi ambil peluang dengan nikmat hari raya ni kita ziarahi, mengeratkan hubungan. Dalam masa yang sama jangan lupa menziarahi mereka yang dah tak ada di kubur tu. Ini peluangnya. Kita nak jangan sampai sesat di kubur lah. Saya baru ni pun oleh kerana ramai dah pakcik-pakcik yang meninggal di kampung. Jadi bila sampai ke kubur tu saya dah kata mana kubur ayah ni? Dengan mak saya ni kubur sebelah-sebelah aja. Nak menunjukkan dah dia punya area kubur tu makin luas. Jadi kita dah jadi macam lain macam. Jadi inilah masanya kita ziarah mak ayah kita. Kalau dah pergi ziarah kubur, ziarah bapa saudara kita, ziarah tetangga mak ayah kita yang dulunya mereka ni pernah bersama-sama berkawan semasa hidup. Jadi bila dah tak ada mak ayah kita ni, ziarah apa yang ditinggalkan oleh mak ayah kita, kawan-kawan, mak saudara, adiknya, kakaknya, abangnya, kita ziarah mereka. Jadi hayati Syawal ini dengan sebaik mungkin lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia, hayati Syawal ini dengan sebaik mungkin. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada disentuh sedikit dalam bulan kata Syawal ni kita kena meneruskan lagi, memperbanyakkan lagi sedekah apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni kita kena teruskan Ustaz kan. Jangan terhenti pada bulan Ramadan saja. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan perkembangan terbaru atau terkini Musalla Ar-Raudah Ustaz. Silakan. Baik. Kalau bulan Ramadan dulu berderu sumbangan masuk Dewi. Berderu sumbangan masuk. Tapi bila start satu Syawal, dua Syawal saya tengok ya Allah macam tak ada orang yang sudi nak sumbang untuk pembinaan masjid ni. Jadi kita mungkin sibuklah raya pertama, yang kedua sibuk, yang ketiga pun mungkin sibuk lagi. Sekarang ni dah masuk raya kelima ni. Rugi sangat kalau kita tidak ambil peluang untuk bersedekah. Sedekah pula sumbangan itu kita selalu untuk pembinaan masjid dan juga aktiviti dalam masjid. Sebagai contoh kita sedekah kapek. Kapek tu orang duduk selagi mana ada tu, bayang kalau dapat sepanjang masa setiap orang duduk baca Quran, orang solat dapat pahala pada kita. Kalau kita sedekah mimbar pula, bayanglah mimbar tu sentiasa dinaiki oleh imam, pahala dapat pada kita. Orang tengok pula cantiknya hiasan dalam masjid, dapat pahala pada kita. Maksudnya setiap masa dengan membina masjid ni pahala akan kita grab setiap masa. Bahkan Nabi kata siapa bina akan sebuah masjid kerana Allah Ta'ala, Allah bina untuk dia mahligai. Maknanya satu hadiah yang bagi saya
sedekah yang nampaknya sangat simple dengan sebesar sarang burung kata Nabi, Allah ganti dengan mahligai ataupun istana dalam syurga. Ini peluang. Jangan sekali-kali kita lepaskan setiap hari dalam hidup kita ni, melainkan kita memberi sumbangan, tak kira di mana-mana, tapi peluang untuk sumbang ke musola Ar-Raudhah ni kita buka sepanjang masa. Biar kita setiap hari kita masuk duit dalam tabung nak bina masjid ni, setiap masa tu jugalah Allah telah bina untuk kita mahligai. Bayangkanlah kalau Allah kita sumbang dah banyak dengan ikhlas hati. Allah dah bina dah untuk kita mahligai di syurga. Agaknya di mana tempat kita kalau mahligai kita dah ada? Tentu sekali Allah akan pilih kita di sana insya-Allah dengan izin Allah insya-Allah, dengan sebab kita asbab banyak kita menyumbang, Allah dah sediakan untuk kita mahligai. Tentu sekali menanti sahaja kita pulang ke mahligai kita itu nanti. Itu Dewi. Dan nampak kos kapek 120,000 ni belum cukup lagi. Kita nak pasang cadangnya lepas raya ni lah. Kapek ni tebal juga. Desain kapek dalam Raudhah di Masjid Nabawi. Jadi bayangkanlah, ya Allah, bila orang duduk, wow, teringat Masjid Nabi. Dengar kuliah, dengar ceramah, seronoknya duduk dalam kapek ni, pahala dapat pada kita. Ya, itu sikit Dewi. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia nombor akaun yang dah tertera di kaca TV sekarang ni kan. Orang kata waktu subuh, waktu yang terbaik untuk kita bersedekah, berinfak. Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir untuk penonton-penonton. Assalamualaikum subuh pagi ini Ustaz di bulan Syawal ini. Ucapan mungkin terima kasih kepada mereka yang telah pun bersama-sama berjuang bersama-sama dengan Musola Ar-Raudhah kan Ustaz kan, dengan pembinanya. Masih lagi memerlukan, dan juga bagi mereka yang bakal menyumbang Ustaz, ucapan Hari Raya kepada mereka. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang menonton Assalam Subuh pada pagi ini, dan begitu juga semua penonton TV Al-Hijrah dan juga penyokong-penyokong dan juga pendukung Musola Ar-Raudhah yang tak pernah putus-putus menyumbang untuk pembinaan Musola Ar-Raudhah. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairal jazaa, jazakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum. Mudah-mudahan Allah memberkati, memberi balasan kepada apa yang telah disumbang, dan Allah memberkati apa yang disimpan. Walaupun sedikit dikeluarkan, saya doakan supaya Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dan apa yang disimpan baki daripada itu untuk belanja kita, Allah berkati di situ. Dan tentu sekali masjid ini tidak boleh terbina tanpa sokongan padu tuan-tuan puan-puan semua. Daripada tahun 2018 kita mula dirikan sampai sekarang, beruncit-runcit kita bina tu, alhamdulillah dah nampak hasilnya. Aktiviti dah dijalankan, budak-budak seronok datang ke masjid. Kita pula keluar duit setiap hari untuk bagi allowance kepada anak-anak datang ke masjid. Kita sediakan sarapan pagi setiap hari, kalau bulan puasa sediakan iftar setiap hari. Setiap hari aktiviti itu, sumbangan tu datang daripada duit tuan-tuan puan-puan semua. Selain daripada kita bina bangunan masjidnya, kita bina juga program. Sebab kita bina masjid cantik macam mana pun, tapi orang yang membangunkan aktiviti dan juga program menghidupkan masjid itu, kalau kita tak bangunkan, maka percayalah bangunan akan jadi indah, cantik, tapi dalamnya kosong. Jadi itu matlamat kita, nak jadikan Musola Ar-Raudhah ni one stop center. Siapa yang nak kena hidupkan ni, kita semua. Sebab masjid ni bukan masjid saya, bukan masjid penduduk Taman Pelindung, tapi semua kita yang menyumbang. Sebab masjid ni kita bina bersama-sama, maka tanggungjawab kita untuk meneruskan masjid ini menjadi satu tempat yang disebut tadi one stop center, tempat rujukan semua masyarakat Islam di sini, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Ya Allah, kami kat sini Assalamualaikum, doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat Musola Ar-Raudhah. Mudah-mudahan. Sampaikan juga salam buat keluarga Ustaz di sana. Terima kasih Dewi. Salam pada Adi sama. Dan juga kru-kru TV Hijrah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Okey, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nina Ahmad kerana bersama dengan kita hari ini, kan berkongsi pengalaman Kak Nina sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah, rezeki kita jumpa lagi, insya-Allah. Dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu. Kejap lagi kita nak sambung Assalamualaikum kita selepas ini. Jadi kita nak rehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.